Fokus cikgu aja. Harap-harap dapat teruskan pelajaran untuk sambung belajar jadi doktor. Dikarus. Sampai ke mana saya sini sekarang. Pada parents saya yang memang bekerja keras untuk sebenarnya mak saya dengan ayah saya dekat Egypt. Jadi saya cakap kat dia, mak kalau dapat 10A, kalau boleh nak ada dengan mak dengan ayah kat sini lah. Jadi dia orang tak dapat datang sini. Jadi saya rasa terharu lah juga. usia sembahyang memang penting. Budak-budak sembahyang, hormat ibu bapa, hormat cikgu, belajar, itu sudah memang boleh dapat. Itu kena belajar kuat, lepas tu jaga kesihatan yang penting. Sebab exam jangan sakit, nanti sakit susah. Bagi guru bukan mudah untuk mengekalkan kecemerlangan ini jika tidak dengan usaha keras dan hubungan akrab antara guru dan pelajar. Dan saya sangat merasa gembira kerana anak-anak didik kami nampaknya telah berjaya membuktikan berkali-kali, bukan sekali, tapi sudah 6 kali. Untuk subjek saya, saya rasa amat berbangga kenaikan yang cukup banyak pada tahun ini. Dia tinggi daripada 0.428 pada tahun lepas dan tahun ini telah meningkat kepada 0.20. Kegembiraan ini sudah pasti hadiah kepada ibu bapa pelajar yang tidak putus-putus mendoakan kejayaan anaknya. Anak ini memang seorang anak yang baik. Anak-anak saya yang lain pun semuanya berkaitan membaca. Orang buat ada orang lain tapi dia ada tetap duduk di satu sudut dan membaca buku. Saya terima kasih mak dia, banyak terima kasih dia tolong sama dia banyak. Tiap-tiap minggu kita dari kelas mari sini bagi dia tekanan lagi, kasih cakap baik-baik belajar. Guru semua is very dedicated. So that's why we are very assured lah that the results will definitely be good lah. We are very confident. Beri kita seterusnya. Semua letak jalan. Kasih masak. Ini kecawan yang ada. Ya, itu lah. Ampun lah. Dia dah minum kopi. Minum sekali, mak. Aduh, salah. Baik, Zak. Result dah keluar dah, result SPM. Hang teruk. Aku dapat teruk. Betul kamu cerita ni. Hang teruk, hang semua fail semua. Betul kamu tengok ni. Alah, kami semua dapat 9A. Tunggu soal masuk universiti lah. Tapi result hang teruk. Hang ngaji macam mana? Aku dah agak dah benda ni mau naik jadi. Aku ajak pergi sekolah, hang tak mau dulu, hang duduk lab je. Hang jangan cakap macam tu. Buat apa aku nak muak hang? Tak mungkin hang tu Hang tak macam tanya Lee tu. Hang kat papan nyataan tadi, Lee abang kat aku. Dia tengok hang semua fail. Aku fail. Siap malam aku study. Tak apa hang fail, hang boleh ambil paper Julai. Kalau selingannya rasa itu typical mentality bila SPM tu. Betul. Bila kita ke result tak bagus, sedih, result bagus, bukan gembira sebagainya. Tapi cuba reflect balik semula, mak bapak gembira kan? Gembira dengan result kita. Tapi result tu bukan tentu masuk syurga atau tidak. Anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapanya, itulah salah satu amal jariah. Tapi ijazah dia tak jariah kan? Lagi mana ijazah tu tidak disumbangkan kepada Islam. Alangkah ruginya kalau kehidupan kita ni akhirnya tidak menatijahkan kita menjadi anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa kita bila mereka tidak ada kat dalam dunia ini lagi. Itu perkara yang kita boleh renungkan.
Kita nak ambil beberapa contoh. Mereka yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan dan mereka ni melakukan tugas syahadatul haq ataupun tugas risalah. Pertama sekali dalam surah Al-An'am Surah Al-An'am ayat 7 ayat 74 hingga 83 menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kelebihan Nabi Ibrahim diberikan kepada beliau adalah keberanian. Kalau antum ada peluang baca buku Abdul Karim Zaidan, Hikmah dalam kisah Al-Quran, dia menceritakan satu perkara yang Nabi Ibrahim buat ni. Dia dari kecil dia pandai. Dia tengok bapak dia buat patung dan dia sering mempersoalkan, dan dia berani untuk menyatakan kebenaran. Dan dia ada kecerdikan, dia melihat alam dan dia berfikir apakah mereka makhluk-makhluk ini boleh menjadi Tuhan. Dan dia mencari kebenaran. Dan kisah Talut, bila Bani Israel nak mencari ketua, maka Nabi Samuel, mungkin setengah riwayat tak nyatakan Nabi tersebut kan, bila Bani Israel dalam surah tu, surah Baqarah, dia bertanya kepada Nabi, tolong lantikkan kepada kami siapa siapakah menyantik kami seorang ketua untuk kami patuh. Dan apa yang Nabi Samuel lantik bagi kita itu adalah Talut. Dan ciri seperti mana dalam surah Baqarah 27 ni adalah kuat tubuh badan dan juga dia berilmu. Dan kisah ulam yang mungkin sebagian kita pernah dengar cerita ulam. Siapa pernah dengar cerita ulam ni? Kelebihan yang diberikan, kelebihan yang dia ada adalah kita ilmu sihir lah pada ketika itu. Dan ilmu sihir ni menjadi, kalau siapa pernah baca buku ulama dakwah, buku Ustaz Mazli tulis menarik juga. Apa? Iman dan Harakat tu Ustaz Mazli tulis, dia tulis ilmu dan hikmah. Bukan ilmu hikmah, adalah tak ingat, pada buku macam novel. Baik, kelebihan yang dia ada adalah kelebihan dalam ilmu sihir pada ketika itu. Dan dia dididik oleh ahli sihir pada ketika itu untuk menjadi ahli sihir pewaris Islam ni kira pada raja. Dan apa yang digunakan, ijazah itu digunakan untuk Islam. Ini satu peristiwa yang menarik lah, yang boleh kita ambil pengajaran bagaimana seorang yang diberikan kelebihan dan dibentuk menjadi orang yang hebat dan akhirnya menggunakan benda itu untuk Islam. Dan Nabi Yusuf dilantik ataupun dia yang mengoffer diri dia menjadi bendahara ataupun menteri kewangan kepada Fir'aun ataupun ke Raja Mesir. Dengan apa? Sebab dia pandai menjaga dan dia berilmu. Dan Abu Bakar dan Umar, dia telah membuktikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Allah SWT, mereka ini mempunyai harta yang banyak dan berkorban dengan harta ini. Berkorban sepenuh harta dan berkorban separuh harta daripada seluruh harta mereka. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang boleh kita ambil. Dan seorang lagi sahabat nama dia Zaid bin Sabit, yang dia muda dan dia kecil. Dan setiap kali dia nak offer diri dia untuk pergi perang, dia tak, Rasulullah tak bagi. Kemudian dia pun balik kepada ibu dia dan ibu dia suruh dia mendalami tentang Al-Quran. Dan dialah sahabat yang mempelopori ulum Quran. Dialah yang diamanahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan Quran yang kita baca ni adalah, boleh kita kata, bermula daripada dia. Maksudnya pahala dia dapat setiap kali kita tengok Al-Quran ni, kerana dia lah yang mengumpulkan Quran itu menjadi satu himpunan. Dulu berpecah banyak-banyak risalah. Dan ini adalah tunjukkan bahawa kebolehan dan kemampuan ini
Allah berikan kepada manusia untuk apa? Untuk dikembalikan apa yang dapat ni kepada Allah SWT. Kan? Kalaulah apa yang kita dapat ini kita spend untuk diri kita semata-mata, tak ada beza kita dengan Qarun. Yang Allah limpahkan harta dan akhirnya dia belanjakan untuk diri dia. Dan Allah azab dia. Tak ada beza kita dengan Fir'aun. Yang Allah limpahkan dengan kesihatan. Allah limpah dengan kekuasaan yang cukup besar. Tetapi Allah hina dia bila dia mati. Tidak ada beza kita ni dengan apa? Mungkin kita ambil rakan-rakan kita yang Kristian ataupun tidak beragama Islam. Mereka hidup mungkin tidak percaya Tuhan pun, dan akhirnya mereka mati tidak ada apa-apa yang mereka laksanakan kepada Allah SWT. Maka tidak dapat apa-apa ganjaran punya. Walaupun berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat ijazah ataupun kehidupan yang kita katakan kehidupan yang bahagia. Maknanya risalah ni sangat penting, dan juga ijazah ni juga sangat penting. Kedua-duanya sangat penting. Jadi soalan yang anda nak tanya selepas ini adalah, terus apa? Adakah ijazah sama dengan risalah? Adakah ijazah besar daripada risalah? Ijazah only? Adakah risalah besar daripada ijazah dan risalah sahaja? Atau risalah lebih besar daripada ijazah? Yang ijazah ni akan menuju kepada risalah. Yang paling panjang. Yang paling panjang. Ini soalan biasanya SPM atau TMR. Tes mandu. Tak sempat nak buat animation. Setengah orang akan kata ijazah ni dari sana ni samalah besar dia. Sebab dia duanya wajib. Ijazah ni wajib sebab apa? Sebab menuntut ilmu tu ada satu kewajipan. Dan risalah ni tak payah cerita panjang lah. Segi tanggungjawab dakwah ni, Dadil ni kita dah belajar dalam Syaratul Haq. Tanggungjawab kita di Badan dan Khalifah kita dah belajar dalam ISK. Dan orang kata ijazah ni lebih besar daripada risalah. Bila orang ajak kita mendalami Islam, kita kata yang penting belajar kan. Aku ni tak ada tanggungjawab pada sponsorship. Aku ada tanggungjawab pada apa. Aku kena laksanakan. Dia tanggungjawab nanti Allah tanya. Nanti Allah tanya dan mereka juga akan tanya. Kita tak tanya. Rasanya anak tak rasa orang takut Allah tanya tu. Orang takut mak bapak tanya dan sponsor tanya kan. So orang kata ijazah ni lagi besar daripada risalah. Risalah ni memanglah semua orang kena Islam. Tetapi yang paling kita risau adalah risalah ni kan. Kalau risalah ni kita tak tahu nak jawab depan Allah, mak bapak kita dan sponsor pun tak dapat backup kan. Sebab bila di hadapan Allah Ta'ala nanti kita seorang-seorang je kan? Berdepan dengan Allah, mulut kita tak boleh berkata-kata. Yang boleh berkata-kata adalah tubuh badan kita yang tidak akan menipu. Orang kata ijazah sahaja. Ini mungkin jawapan yang sangat dahsyat lah kan. Ini mungkin tak fikir pasal orang yang tak percaya tadi agama sebagainya. Ataupun kata risalah yang lebih penting daripada ijazah. Mungkin kata yang penting risalah, ijazah ni tak penting, yang penting aku dapat buat dakwah ni. Ataupun orang kata risalah saja, ijazah ni tak penting sebenarnya. Jadi akhirnya dia tidak dapat menyumbang seperti mana kita cerita tadi, menyumbang sebanyak orang yang ada ijazah. Ataupun kata kebolehan yang lebih. Seorang nelayan, bukan kita nak kata seorang tak boleh nak menyumbang pada risalah kan, menyumbang pada Islam. Tetapi seorang nelayan dan seorang yang mungkin ada kapasiti kepimpinan dan position tertentu, pastinya orang yang ada position itu lebih banyak sumbangan yang lebih kepada masyarakat. Itu bukan nak menafikan amalan orang lain, tetapi kita nak kata segi logik. Dan sumbangan seorang yang doktor biasa dengan doktor yang ada kepakaran, yang doktor ada pengalaman, pastinya doktor yang ada pengalaman itu lebih banyak menyumbang. Dan adakah cukup dengan risalah sahaja? Kita jangan membutakan mata kita dengan kehidupan kan. Jangan kita buta mata kita ni daripada melihat kehidupan. Kehidupan ni adalah benda yang kita hadapi setiap hari, yang kita bertanggungjawab untuk menghadapinya. Kita tak nak jadi orang yang penting aku nak amalkan Islam, hidup ni tak perlu fikir. Akhirnya mereka ni ditipu oleh syaitan.
mereka menyangka diri mereka dekat dengan Allah, tapi mereka sebenarnya telah ditipu dan mereka telah mengabaikan tanggungjawab di atas muka bumi kan. Tanggungjawab kita kepada keluarga, tanggungjawap kita kepada ibu bapa, tanggungjawab kepada anak-anak. Itu memerlukan pada pekerjaan dan juga pendapatan kan untuk kita laksanakan. Mari kalau kata risalah sahaja tanpa ada ijazah ataupun tanpa ada pekerjaan, itu pun tidak boleh, tak boleh, salah tanggapan yang salah. Mungkin jawapan yang anda rasa tepatlah adalah risalah ini pastinya lebih besar pada ijazah. Pastinya lebih besar pada ijazah. Sebab risalah ini yang menentukan kehidupan kita even after kita dah ambil ijazah. Ijazah tu mungkin penting waktu si anak kecil makan lollipop, sebab dia tak nampak kehidupan ni besar daripada ijazah. Kita ni dah besar kan. Kalau budak-budak sebelum UPSR, kita kata kat dia UPSR ni penting. Bila dah ambil UPSR, UPSR ni tak penting, PMR lagi penting. Waktu PMR penting. Bila PMR dah lepas, PMR ni tak penting saja, SQM lagi penting. Sampailah ijazah kan. Lepas tu ijazah, kalau orang nak tambah lagi, ni kena ada pasca pula kan, kena buat postdoc, dapat PhD sebenarnya. Dah habis PhD, tak apa lagi, pencen lagi penting. Pencen tu tak perlu. Maknanya kalau lah kita bagi indikator benda tu sampai bila-bila pun, ataupun akhirnya bila dah lepas benda tu, dah tak ada benda yang kita nak capai. Sedangkan risalah ini, dia membawa kita ke jauh lagi daripada ijazah tu. Pastinya risalah ini lebih penting pada ijazah. Tetapi ijazah ni perlu untuk membuat kita mampu mencapai melaksanakan tanggungjawab risalah. Ada orang ada pendapat lain tak? Ada orang nak kata dia sama rata ke? Ada orang nak kata Bolehlah apa? Boleh Dr. Ismail cakap kan, dia dah lepas. Tapi nak kata kalau lah daripada sekarang kita faham pentingnya ijazah ini dalam rangka kerja untuk mencapaikan risalah, maka pastinya kita akan buat dakwah ni ataupun membuat usrah ataupun buat study kita tu lebih bersungguh-sungguh daripada orang lain. Kalaulah ijazah orang lain semata-mata untuk kumpul duit, untuk dapat family yang bagus, rumah yang besar, kita belajar untuk dapat ijazah ni besar daripada duit tu kan. Ada untuk sumbangan kepada umat kan. Baik, patutnya kita punya motivation untuk mendapat ijazah tu lebih besar daripada orang lain. Kesimpulan yang nak buat, hidup tanpa risalah membuat kita mengejar kehidupan tanpa tujuan. Beza kita dengan mereka tanpa Islam. Risalah ini memerlukan manusia yang mempunyai kekuatan, iaitu kuwah, bersama dengan keimanan. Risalah adalah matlamat kepada setiap amalan kita. Excellent in dakwah dan juga excellent in study kan. Maknanya kita faham risalah ni menyebabkan kita lebih bersungguh-sungguh untuk dakwah. Kita kena bagi masa lebih banyak pada orang lain. Orang lain mungkin masa lapangnya dia sibukkan dengan main game, contoh. Sibukkan dengan nak pergi shopping sana shopping sini. Tapi kita ada tanggungjawab banyak. Kita kena, selain daripada buku medik ataupun buku bisnes, kita kena belajar, kena banyak baca juga buku Islam. Kita kena banyak baca Al-Quran, hafalan. Selain kita kena hafal pectoralis major, pectoralis minor, kita kena hafal juga surah-surah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis kan. Baik, tanggungjawab kita lebih besar daripada mungkin masa yang kita ada. Maka kita terpaksa peruntukan masa banyak, peruntukan masa kita untuk dakwah dan juga untuk study. Orang lain dia tak perlu fikir pasal dakwah ni. Mereka fikir pasal macam mana aku nak spend masa aku dalam benda-benda yang lawa kan. Buang masa dengan game je lah, dengan perkara yang tak yang faedah. Mungkin kalau
mungkin masalah besar lagi kalau terlibat dalam benda-benda maksiat, apatah lagi kan. Tapi kita, tanggungjawab kita besar daripada masa yang kita ada. Dan peringatan risalah tidak akan menjadi matlamat kita selagi mana ruang hati dihuni oleh jahiliah. Bila Rasulullah bertanya, Rasulullah ditanya dalam satu hadis, bila seorang tu mencuri, adakah ada iman dalam dia? Maka Rasulullah kata tak ada iman. Dalam hati manusia ni, dia dalam satu masa dia boleh dihuni oleh satu entiti je, sama ada Islam ataupun jahiliah. Makin lama jahiliah menghuni hati kita, makin bersaranglah kan. Kalau orang makin lama duduk rumah kita, dia buat macam rumah dia. Betul tak? Makin lama jahiliah duduk kat dalam kita, dia ingat macam rumah dia. Maka kalau dia tinggal rumah tu pun, mesti dia ada tinggal kesan-kesan, ada tak basuh pinggan, kan, kecah, toilet tak basuh. Dia kata, ini rumah kau kan, ini rumah aku. So maknanya makin lama jahiliah menghuni kita, makin banyak kesan-kesan, betul tak? Jahiliah ni apa? Jahiliah ni benda-benda yang selain daripada Islam lah. Benda-benda yang menyebabkan kita fikir kita benda-benda lara, benda-benda yang tanggap benda-benda minat yang tidak Islamik. Contohnya contohnya cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita bercakap, cara kita luangkan masa kita. Contohnya kita excessively guna masa kita untuk game, buang masa kita untuk mungkin kalau kita ada awet ke, kita dating dan sebagainya, buang masa untuk benda ni mungkin antum tak sebagian kita mungkin tak pernah nampak kot. Sebab Ana pun sendiri waktu first year, second year, pernah nak tengok depan mata kita orang yang sibuk main game sampai tak datang kelas. Allah. Dan the next year tu memang marah terminate dia punya sponsorship lah. Tak, ni Ana tengok depan mata Ana. Dan dia benda tu simple je. Game ni simple je. Dia akan hanya perlu commit dengan satu benda. Sebab dia akan, kita akan subscribe kan. Contohnya kita nak main apa? Dota kan. On the spot. Ataupun sebelum zaman Dota adalah zaman Counter Strike. Tahu zaman sekarang main Counter Strike je? Pernah main lah, pernah tahu. Ana cerita ni Ana pernah tengok depan mata dan Ana pernah lagi ni. Dan akhirnya sebab orang tu dah komit dengan bayaran, nak bayar subscribe main game kan, rugilah tak spend masa untuk main. Sebab akhirnya dia memang stuck. Dan hati ni bila dia huni oleh satu benda, dia tak akan lagi huni oleh benda lain. Macam mana kita nak tumpukan otak kita ni untuk study, sedangkan kita kena fikir, nanti kawan aku nak bagi message kan, kata nak start main game kan. Lepas tu ataupun Counter Strike. Ana rasa Counter Strike zaman dulu main dahsyat juga lah main. Sampai waktu hari raya pun pernah main juga. Tapi maknanya kalaulah jahiliah ini menghuni hati kita, bila datang Islam pun, Islam nak masuk rumah tu pun, dia nampak rumah tu pelik, dia susah nak sesuaikan diri. Betul tak? Sebab banyak sangat tinggalan-tinggalan pakcik jahiliah ni. So kita kena buat clean up kan. Kita kena buat bersih. Kena reformat komputer. Dan permulaan yang baik adalah kita mengembalikan segalanya kepada Allah. Syaitan dan hawa nafsu akan mencari jalan menipu kita untuk mengabaikan salah satu dari bertanggungjawab ini. Syaitan akan cuba menipu kita mengabaikan tanggungjawab risalah, dan juga cuba menipu kita untuk mengabaikan tanggungjawab kita tentang ijazah. Syaitan ini dia akan mempengaruhi orang yang soleh dan orang yang jahat. Orang yang soleh cuba dipengaruhi untuk ada riya. Kalau orang yang jahat cuba dipengaruhi untuk makin tenggelam dalam maksiat. So insyaAllah
Anda tak panjangkan lagi penyampaian ni. Sekadar nak peringatkan beberapa kesimpulan yang kita tadi. Hidup tanpa risalah membuatkan kita mengejar kehidupan tanpa tujuan. Tiada beza kita dengan mereka tanpa Islam. Risalah ini memerlukan manusia yang mempunyai kekuatan bersama keimanan. Risalah adalah matlamat kepada setiap amalan kita. InsyaAllah kita excellent in dakwah dan juga excellent in study. InsyaAllah. Atau ada soalan ke ataupun ada orang nak bagi komen? Q&A. Ada siapa? Tambah. Menawir. Kalau siapa tak clear apa yang Dr. Mael sampaikan, boleh tanya lah, boleh clear sekarang. Sebab lepas ni kita nak act je daripada apa yang kita dah dengar ni. Assalamualaikum nak tanya ni lah Dr. Mael. Kan tadi kan Dr. Mael cakap kan hati kita kan boleh dihuni dengan satu pembunyi kan. Contohnya macam kalau kita main game, benda tu akan jahilah tu akan menghuni diri kita lah. Macam mana untuk orang yang dia punya obsession dia ialah study. Maknanya memang dia mengambil study tu ialah satu benda yang serius lah, memang study sepanjang masa. Jadi bila dalam dakwah ni dia akan utamakan study lah. Jadi macam mana apa tips atau komen ataupun peringatan lah untuk orang macam ni? Semua orang boleh dengar kan? Kadang-kadang orang takut nak masuk dakwah ni sebab nanti dia kata terganggu belajar ni. Saya rasa pertama sekali tujuan hidup tu kena jelas. Bila tujuan hidup jelas, tak jadi isu lah. Jadi bila tujuan hidup tak jelas, kita nampak macam ijazah tu ataupun study tu adalah sekali-kali. Tapi macam mana kita nak menghadapi benda tu ataupun macam mana kita sendiri mungkin ada perasaan tu. Pertama sekali, kita kena nampak study tu untuk dakwah. Anda boleh ambil dua contoh lah. Study tu untuk dakwah. Dalam dakwah ni ataupun dalam kita nak terlibat dalam tarbiyah ni, InsyaAllah kita semua sedaya mungkin kita nak terlibat dalam tarbiyah ikut kemampuan kita. Tak semua orang hebat dalam tarbiyah, betul tak? Tak semua orang hebat dalam nak study. Ada orang ada difficulty dalam study, betul tak? Kita akui benda tu. Anda sendiri ingat waktu Ana buat patologi, waktu third year Ana fail first paper tu. Waktu tu abang Ana dia jadi macam, abang Ana dulu dia belajar kat Queen's Belfast. So dapatlah Ana waktu tu, Ana Dr. Zul satu batch tu. Dr. Zul ada banyak lagi orang lain. Apa nama dia, dapat phone call daripada dia. Biasanya dia kena lecture lah. Kenapa fail ni? Dia terlibat dalam tarbiyah juga. Dan dia concern about study lah. Lepas tu second exam tu tak ada masalah. Lepas tu semua orang kami buat study kita bersama, kami buat nota dalam usrah dan tarbiyah ni. Dalam usrah, dan kita kongsi waktu tu ada sister dengan brothers. Maknanya ada buat tutorial sama-sama, kita panggil doktor. Maknanya kita obses dengan study tu ada satu kelebihan. Okey, satu kelebihan. Bagaimana kita nak manage? Dan bagaimana kita nak obses dengan study tu, kita nak sumbangkan kepada dakwah dan tarbiyah. Tu Ana fikir, kalaulah kita obses
study, kita kena fikir macam mana kita nak outstand study tu dan kita beri manfaat kepada orang lain. Terutama rakan-rakan kita terlibat dalam tarbiyah kan. Contoh. Ana ingat waktu tu Ana second year ke third year. Waktu tu ada pharmacology. Exam on Monday. Tapi Ana kena attend ada program dekat UK. Waktu Ana kata kat Ana punya akib, waktu tu Abang Edi dulu kat Belfast juga. So waktu tu kalau nak usrah daripada Kok pergi Belfast lah. Naik bas pagi-pagi tu sampai sana. Sampai usrah, esok pagi gerak balik. So Ana minta kebenaran kali dah. Boleh tak nak pergi program ni? Kita kena pergi juga. Exam hari Senin ni kali dah cakap orang lain boleh. Orang lain boleh di exempted from program tu, Ana tak boleh. Ana kata Ana tak boleh. Kena pergi juga. Kita pergi program yang penting tak tu. So Ana pun okey lah, stress lah. Tapi standard kita stress ni. Lepas tu kita kena prepare a week or 2 weeks before lah exam tu. So Ana buat nota daripada orang Endil. Lepas tu pharmacology nota. Lepas tu selesai buat nota. Buat nota, tu Ana kongsikan kepada semua ikhwan akhwat. Lepas tu Ana pergi program. Lepas tu Ana sit exam tu lah. Mandi tu Ana dapat first class lah waktu tu. Tapi akhirnya nota kita tu kita kongsi pada orang lain. Maknanya kalau kita ni sibuk dengan study, akhirnya study tu hanya memberi kebaikan kepada kita, maka rugilah kita. Kita hanya merasai nikmat tu pada diri kita. Seperti mana kata Hasan Banna kan, kebahagiaan tu adalah kebahagiaan tu dirasai oleh orang lain. Terutama bila kita terlibat dalam dakwah dan tarbiyah ni, kita nak study kita tu dirasai oleh orang lain. Dan kita tak nak risalah kita, tarbiyah kita, ijazah kita ni ataupun study kita ni hanya manfaat pada diri kita. Dan confirm lah kalau seorang tu hanya fokus pada study, memang bila dah lepas daripada kerja memang tak tahu nak capai apa. Dan mungkin dia nak achieve hanya nak achieve another degree ataupun another day. Dan kehidupan tu lebih besar daripada ijazah tu kan. Kita hanya spend dekat kerja kita ni sampai pukul 5 je kan. After 5 tu apa kita nak buat? Takkan nak fikir balik pasal kerja sebagainya. Siapa yang sibuk dengan study tu, Ana rasa pertama sekali kita kena fikir bagaimana apa kelebihan kita tu kita sumbangkan pada tarbiyah dan dakwah. Dan kita kena peruntukkan masa daripada kehidupan kita ni untuk Allah. Takkan kita peruntukkan study tu, semua orang akan kata study tu untuk Allah kan. Tapi Ana rasa tanya balik diri kita, study tu untuk Allah ke untuk kita? Ana rasa mungkin jawapan yang sebenarnya adalah untuk kita. Allah tak minta lebih daripada 5 kali untuk solat wajib. Allah tak minta lebih daripada kita mungkin baca Quran setiap hari. Allah tak minta lebih daripada 2 kali untuk mengingati dia waktu pagi dan petang. Senang. Kenapa kita nak lupakan Allah? Dan Allah ingat kita setiap masa. Allah kenal kita sebelum kita kenal Allah. Kenapa kita nak lupakan Allah? Sebab perkara yang hanya kita nampak kepentingan pada diri kita. Sedangkan apa yang Allah bagi pada kita tu pun adalah milik Allah. Kalau kita nampak semua itu adalah milik kita, kita akan nampak apa position Allah dalam nak menentukan study kita. Sedangkan benda tu adalah datang pada Allah kan. Kena kembali akhirnya kepada Allah SWT. Kalau permulaan tu kita nampak ini semua usaha aku nak berjaya untuk diri aku, memang kita tak nampak apakah position Allah, apakah position risalah dalam kehidupan kita. Itulah 2 nasihat Ana. Gunakan kelebihan kita tu untuk tarbiyah dan dakwah dan tarbiyah. Dan kita kena nampak tujuan hidup kita ni adalah semata kerana Allah. Dan jangan kita terlupa dengan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Ibu bapa kita mungkin gembira atas muka bumi ni, atas ijazah kita, tetapi mereka mungkin tidak gembira bila mereka telah pergi nanti meninggalkan kita. Apa yang menyebabkan mereka mendapat pahala adalah dengan amal-amal kita bila mereka telah kembali kepada Allah SWT. InsyaAllah. Soalan lagi? Assalamualaikum. Ada satu soalan lah. Basically nampak macam ijazah ni yang paling macam dari segi keduniaan boleh bantu Islam. Ada segi contoh hebat ijazah, nanti kita dapat pangkat tinggi, gaji tinggi, dapat duit banyak, dan baru kita boleh dengan mudahnya sebarkan risalah. But dia tak nampak yang risalah tu perlu macam selari lah dengan ijazah atau risalah. Nak kata
niat dia bukan niat dia baik juga sebab dia nak hebatkan ijazah dia and then lebihkan harta untuk bantu sebarkan risalah. But then benda tu tak selari lah. Risalah dia tinggalkan dulu, dia dulu. Macam itu lah kesnya. So macam dia tak tinggalkan risalah tapi dia hold on dulu. Kerja risalah habis-habis tu dapat duit tu. And then time tu dia nak sebarkan risalah dengan cara bagi derma, sedekah, suruh orang lain buat macam tu. Tapi masalah dia, kita tak tahu bila kita mati kan. Takut kita mati sebelum kita sempat nak buat lah. Kita dah berniat. Berniat dah ada. Tapi lagi bagus kalau Macam mana tu? lagi bagus kalau Niat kita dapat ijazah tu akhirnya untuk akhirnya untuk kita sumbangkan untuk Islam. Ada sahabat, Umar tanya pada sahabat, apakah yang kamu impikan? Mereka impikan adalah emas, perak yang memenuhi ruang. Tapi apa yang Umar impikan adalah 3 seorang sahabat kan. Maknanya yang penting tu manusia tu, bukan material tu. Islam tu berkembang dengan manusia yang memahami Islam. Dan rasa the right time, the ideal time, the precious time seperti mana kita tahu adalah waktu kita muda. Once you graduate, there is no more holidays during spring or summer. Kita tak boleh ambil cuti. Ruang masa kita untuk mendalami Islam tu tak semudah waktu kita muda. Tak alangkah ruginya kalau kita tidak mengambil kesempatan waktu kita muda ni. Dalam kita nak dapat ijazah ni, yang ruang-ruang banyak cuti banyak kita ada ni, kita peruntukkan masa untuk mendalami Islam. Lebih mudah untuk kita memahami Islam waktu kita muda daripada kita memahami Islam waktu kita telah disibukkan dengan benda-benda lain. Dengan dunia, dengan menyara hidup, dengan menyara anak, menyara isteri, nak berkembang karier kita. Dan waktu tu lebih susah. Mungkin kita tak nampak sekarang. Personally memang kalau kita balik kerja tu kita dah penat. Dan I think kita akan keluar dengan 1001 alasan untuk tidak membutuhkan masa untuk Islam. My point Nana adalah, pertama sekali adalah kita tak tahu bila kita mati. Niat adalah berserta dengan kesungguhan untuk beramal untuk mencapai ni. Niat tu bukan niat untuk menipu Allah. Kita kena clear juga. Kadang-kadang kita niat itu tidak bertepatan dengan apa yang Allah nak. Kalaulah Allah tidak menyuruh kita, kalaulah sahabat pergi membesarkan ladang dia waktu perang Tabuk kan, meraih segala nikmat-nikmat, itu pun salah satu ibadah juga itu. Tapi pada tuntutan kita itu berperang. Dan tuntutan pada kita sekarang ni, kita kena tanggungjawab dakwah tu ada di situ. Dan tanggungjawab mencapai risalah ada di situ. Maknanya di situ kita kena melaksanakan kedua-duanya. Tidak terbatal salah satu tanggungjawab itu. Atas sebab apa? Sebab kemalasan kita. Kalau atas sebab kita tak ready lagi, dan tak ready lagi pun tak boleh jadi alasan kan. Kita kena capai Islam tu sekadar kemampuan kita. Yang pertama sekali, kita tak tahu bila kita mati. Kemudian yang kedua adalah apa yang cakap tadi? Tanggungjawab kita kedua bukan material itu yang Islam nak, tapi yang Islam nak adalah manusia. Kan? Manusia itu apa yang kita masukkan manusia yang faham. Dan benda itu tak perlu pun pada ijazah tu. Sepanjang perjalanan kita, kehidupan kita ini, kita boleh menyentuh manusia bila-bila je kan. Dan kefahaman tu boleh datang bila-bila, tak perlu ijazah pun kan. Ijazah tu sebagai benda yang facilitate kita nak berkembang lebih jauh. Maknanya kita tak boleh nampak Islam tu hanya boleh berkembang dengan kuasa dan dengan kemampuan material. Contohnya itu jawapan Allah. Contohnya kalau kita nak reflect kepada Syahadatul Haq, kenapa Syahadatul Haq ni tak perlu hanya, kenapa Syahadatul Haq tu kenapa Syahadatul Haq ni kita boleh tak kita laksanakan Syahadatul Haq ni bila kita dapat kuasa je? Tak kan? Sepanjang perjalanan kita dapat kuasa tu, tugas Syahadatul Haq tu kena buat juga. Bila dapat kuasa makin memudahkan. Kan? Begitu juga tanggungjawab kita nak ijazah ni kan. Memanglah kita kena dapat ijazah tu bantu kita kan. Tapi sepanjang perjalanan dapat ijazah tu, tanggungjawab risalah tidak.
tidak terbatal kan, tidak. So tanggungjawab itu ada di situ dan tak bolehlah kita kata salah satu kan. Ada soalan lagi ya? Tak setuju kan? Saya orang tak setuju kan anak. Bukannya mak bapak kan. Benda ni akhirnya kembali pada diri kita. Kita tanya balik diri kita, kita nak terima risalah ni atau tidak. Kalau tak nak terima risalah ni, banyak lagi orang lain nak terima risalah ni. Kalau lah kita rasa risalah ni tidak membawa apa-apa kebaikan bagi kita, tinggallah risalah ni. Kalau lah kita rasa risalah ini adalah jalan menuju ke syurga, pilihlah risalah ini dan berusahalah bersungguh-sungguh. Semoga Allah bantu kita dan semoga kekurangan kita Allah perbaiki atas usaha kita, insyaAllah. So, Ana tak nak panjangkan lagi. Nasrahan kepada misi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi Saya kepada Guru Dr. Ismail kerana penyampaian dia. Semoga kita dapat banyak benda yang kita boleh ubah kan, ubah kita punya persepsi kita, mindset kita dengan amal kita selepas ni, insyaAllah. Anda percaya lah. Dan apa, insyaAllah kita teruskan untuk bengkel. Nak take 5 ke apa? Ke nak power left? Power left. Tak apa balik kan, jangan dulu kan. Power nap is the most essential.